Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan tentang laporan kes Akta Hak Cipta 1987. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Nurul Nurhalilah binti Abdul Rahman. Yang kedua ialah Nur Azmina binti Hamzah. Yang ketiga ialah Muhammad Iqmal bin Raipin. Dan yang keempat iaitu Ahmad Muhajir bin Syaduki. Okey, untuk bahagian pengenalan, Akta Hak Cipta 1987 ni adalah salah satu akta yang penting di Malaysia, di mana akta ni bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap karya-karya yang dihasilkan seperti karya sastra, karya muzik, karya seni, karya terbitan, filem, rakaman bunyi dan juga siaran. Jadi sejarah ringkas tentang Akta Hak Cipta 1987 ni adalah dia bermula pada tahun 1911. Tapi pada ketika itu, Tanah Melayu menggunakan Akta Hak Cipta daripada Britain ataupun UK kerana masih tiada kesedaran ataupun kepentingan untuk mengaplikasinya di kalangan masyarakat. Jadi apabila Tanah Melayu ni dah mencapai kemerdekaan, negeri-negeri yang bergabung di bawah Tanah Melayu ni berbentuk Akta Hak Cipta 1989 yang digunakan sebagai paduan pada ketika itu. Tapi masih dalam bawah peraturan UK. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, kesedaran ini mula timbul dalam kalangan masyarakat untuk membina satu undang-undang yang bersesuaian dengan masyarakat tempatan. Tambahan pula pada ketika itu, sektor perindustrian di Malaysia sudah semakin membangun. Oleh itu, terbentuklah Hak Cipta 1987 yang digubal pada tahun 1986 tapi dikuatkuasakan pada 1990 kerana terdapat pindaan yang harus dilakukan dan mengikut piawaian yang dikehendaki oleh Convention Bern. Dan sehingga kini, Akta Hak Cipta 1987 itu diaplikasikan dalam Undang-Undang Malaysia dan telah mengalami beberapa kali pindaan yang sesuai dengan setiap pembaharuan yang dikecapi seiring dengan teknologi yang pesat dan canggih di Malaysia. Okey, sebelum Akta Hak Cipta 1987, pemohon haruslah mengikuti beberapa syarat, iaitu yang pertama, karya yang dihasilkan merupakan karya asli, iaitu karya yang merupakan luahan idea sendiri dan tidak menciplak idea orang lain. Yang kedua, karya tersebut mestilah dalam bentuk bahan, sama ada telah direkodkan dalam tulisan, rakaman, catatan ataupun sebagainya. Hal ini penting untuk dijadikan bukti jika berlaku kes kecurian idea. Dan seterusnya adalah syarat kelayakan bagi pencipta, iaitu warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap di Malaysia dan karyanya ataupun yang dihasilkan itu dibuat ataupun diterbitkan di Malaysia. Dan apabila kesemua syarat pemohon lulus dan berkelayakan, maka pemilik tersebut mempunyai hak eksklusif sepenuhnya ke atas karya, iaitu yang berhak dalam membuat pengeluaran semula karya dalam pelbagai bentuk bahan dan boleh dikongsikan dan ditayangkan kepada orang awam. Jadi bagi penerangan bagaimana kes pelanggaran hak cipta berlaku, ialah apabila seseorang individu itu menggunakan hak eksklusif pemilik karya ataupun mengubah karya tanpa kebenaran pemilik. Tindakan untuk memanfaatkan kesalahan disebabkan pelanggaran hak cipta boleh diambil oleh pemilik dan hukuman ke atas pesalah adalah dalam bentuk penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir bin Syaduki dan nombor matrik 281744. Hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang laporan tentang kes pertama, iaitu kes berkenaan dengan Ultra Dimension Sendirian Berhad menentang Ketua Pengarah Lembaga Pelancongan Malaysia dan ORS. Jadi, kes ini telah melibatkan dua pihak, iaitu Ultra Dimension Sedia Berhad dan Ketua Pengarah Perlembagaan serta ORS. Jadi, gambar-gambar yang telah ditangkap oleh pengkarya, iaitu penangkap gambar, telah boleh mendapatkan perlindungan oleh Akta Hak Cipta 1987. Jadi, gambar yang merupakan sebahagian daripada karya yang mendapat perlindungan ini akan perlulah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengesahkan bahawa gambar tersebut adalah merupakan hak milik juru gambar tersebut, bukan pihak ketiga. Jadi kes ini akan membincangkan bagaimana kes gambar dalam Akta Hak Cipta 1987 itu sendiri. Jadi, kes ini merupakan satu kes yang berada dalam lingkungan Akta Hak Cipta 1987 yang merupakan satu kes yang berlaku di antara Ultra Dimension Sendirian Berhad dan menentang Ketua Pengarah Lembaga Pelancongan Malaysia dan ORS. Jadi, plaintiff ini telah membawa kes ini ke mahkamah untuk dibicarakan atas pertuduhan yang dinyatakan seperti berkenaan, iaitu bagaimana gambar, pemandangan dan gambar mencuit tanda di Kuala Lumpur seperti KLCC dan Menara KL telah digunakan tanpa kebenaran. Jadi, hasil daripada pembicaraan ini, plaintiff telah gagal membuktikan bahawa gambar-gambar yang diambil ini merupakan hak miliknya kerana majistret telah melihat bukti yang diberikan dan penerangan yang diberikan tidak membuktikan bahawa hak cipta ini
berfungsi di atas gambar tersebut. Jadi, Magistrate juga telah melihat tindakan yang dilakukan oleh defendant bukanlah satu pelanggaran kerana Akta Hak Cipta, kerana defendant telah menyatakan bahawa gambar-gambar yang digunakan itu telah dicetak di dalam brosur, tetapi perkara tersebut dilakukan secara percuma dan brosur tersebut telah diberikan secara percuma kepada orang awam tanpa untuk memperolehi sebarang keuntungan, melainkan dengan tujuan hanya untuk menarik minat pelancong ke Malaysia. Kes kedua ialah Wong Yuri versus Lesco Park Productions Sdn Berhad. Kes ini didakwa bawah Akta Hak Cipta 1987 kerana melibatkan pelanggaran hak cipta antara plaintiff iaitu pengarang lagu bagi siri animasi Malaysia, Upin dan Ipin pada tahun 2007 dan defendant iaitu pihak yang menugaskan plaintiff untuk berbuat demikian dengan bayaran dan turut menuntut pemilikan. Lagu juga merupakan karya yang berhak mendapat hak cipta dan disebabkan itulah kes ini dibicarakan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Plaintiff iaitu Wong Yuri telah membawa kes ini ke mahkamah untuk dibicarakan kerana beliau ingin menuntut hak royalti beserta hak cipta lagu tersebut. Walau bagaimanapun, pihak Lesco Park Production LCP menolak tuntutan tersebut kerana hak cipta lagu tersebut adalah hak milik LCP. Namun, setelah perbicaraan tamat, keputusan mahkamah menunjukkan bahawa defendant menang dalam kes ini. Mahkamah telah mengisytiharkan defendant adalah sebagai pemilik hak cipta lagu tema dan mengarahkan ganti rugi am yang perlu dibayar oleh plaintiff kepada defendant untuk dinilai. Mahkamah juga ada menyatakan pelanggaran hak cipta di sini adalah pendaftaran plaintiff dengan Music Authors Copyright Protection (MACP) sebagai komposer lagu tema dan syarikatnya. Oleh itu, menurut Magistrate, kes ini bukannya pelanggaran hak cipta secara terang-terangan. Sebaliknya, ianya adalah kes pihak lawan yang menegaskan pemilikan hak cipta terhadap lagu tema. Dalam kata lain, tuntutan balas defendant terhadap plaintiff bukan mengenai dia iaitu plaintiff sendiri benar-benar menggunakan lagu tema itu dalam pelanggaran hak cipta defendant ke atasnya. Pada akhirnya, mahkamah telah sabitkan hukuman ke atas plaintiff dengan bayaran royalti sebanyak RM18,886 dan 67 sen kepada pihak defendant setelah mengambil kira semua aspek yang telah dihujahkan dalam perbicaraan tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqmal bin Raifin, nombor metrik 281992 dan saya akan menerangkan laporan kes yang ketiga iaitu kes tuntutan untuk pelanggaran hak cipta terhadap syarikat AZ Durian kerana didakwa memuat naik video seorang influencer media sosial tanpa pengetahuan dan kebenaran individu tersebut. Apa yang menarik tentang kes ini adalah defendant cuba mempertahankan diri menggunakan akta yang sama iaitu Akta Hak Cipta. Saya akan menerangkan kronologi kes ini dari mula sampai selesai kes ini. Syarikat AZ Durian didakwa di bawah Akta Hak Cipta 1987. Dalam akta ini, video merujuk kepada sebuah filem dan mempunyai komponennya di bawah Seksyen 71D Akta Filem layak mendapat hak cipta. Elemen kesalahan yang terlibat dalam kes ini adalah larangan persembahan awam atau komunikasi karya berhak cipta tanpa kebenaran atau kebenaran daripada pemilik hak cipta. Elemen kesalahan yang kedua adalah larangan memiliki salinan karya berhak cipta yang melanggar hak cipta untuk tujuan perdagangan atau perniagaan. Defendant cuba mempertahankan diri dan mendapatkan perlindungan daripada kes dengan cara menggunakan Seksyen 13A hingga F. Defendant mengatakan bahawa video tersebut bukan jenis karya filem, muzik atau estetik yang disiarkan ke dalam media sosial atau mana-mana platform di luar negara dan defendant tidak mengetahui pemilik asal video tersebut. Namun ia ditolak oleh Magistrate kerana perkara ini menurut Seksyen 14J, video tersebut adalah hasil buatan sendiri oleh plaintiff yang mempunyai gambaran dan bunyi yang boleh didengar dan ditonton oleh khalayak dan defendant telah menggunakan video tersebut untuk tujuan perniagaan tanpa lesen dan kebenaran dari plaintiff.
Sebagai penutup kepada kes ini, defendant diminta untuk mengaku salah terhadap kesalahan pelanggaran hak cipta dan harus memadam dan membuang semua video yang berkaitan plaintiff di akaun media sosial atau mana-mana platform media. Selain itu, defendant juga harus memuat naik video permohonan maaf kepada plaintiff di akaun media sosial plaintiff atau defendant. Akhir sekali, defendant didenda di bawah Seksyen 37 ADE dan perlu membayar sebanyak RM7,000 kepada plaintiff. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya iaitu bahagian pembandingan hak cipta dalam Malaysia dan juga luar negara, di mana Akta Hak Cipta ini merupakan undang yang menjadi panduan utama kepada rakyat Malaysia untuk melindungi harta intelektual dan juga karya-karya yang telah dihasilkan. Walau bagaimanapun, akta tersebut ni tak diaplikasikan secara meluas dan tidak diberikan perlindungan secara khusus terhadap pemilik karya di beberapa buah negara, iaitu contohnya negara Eritrea, iaitu yang terletak di bahagian Afrika Utara. Antara salah satu faktornya adalah negara Eritrea ni memfokuskan kepada undang-undang yang menitik beratkan tentang politik, ekonomi dan sosial untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya dari segi infrastruktur, kesihatan dan juga kebajikan. Selain itu, kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat mendorong kepada kurangnya prihatin tentang undang-undang hak cipta di negara tersebut kerana masyarakat lebih cenderung untuk tidak mempelajari tentang perkara tersebut. Sebaliknya, mereka memfokuskan kepada kerja semata-mata untuk mencari sumber kewangan untuk meneruskan hidup. Jadi oleh itu terdapat beberapa perbezaan dan persamaan mengenai Akta Hak Cipta di negara-negara di seluruh dunia. Okey, seterusnya ialah perbezaan Akta Hak Cipta dalam dan luar negara. Okey, kepentingan perbezaan ini ialah untuk memperlihatkan tentang kesejahteraan dan kebajikan rakyat sama ada terpelihara ataupun sebaliknya. Okey, antara perbezaan utama Undang-Undang Hak Cipta di Malaysia ni dengan negara-negara luar ialah dari segi tempoh masa perlindungan hak cipta, hukuman yang diberikan kepada pesalah, kemantapan peraturan dalam melindungi hak kepemilikan karya dan juga pengecualian hak cipta. Okey, dari segi hukuman yang diberikan kepada pesalah, kalau mengikut Akta Hak Cipta 1987, ia menetapkan hukuman yang berbentuk penjara, denda ataupun kedua-duanya sekali, seperti yang termaktub dalam Akta Hak Cipta 1987 Seksyen 41-1. Jadi setiap kes yang membicarakan mengenai Akta Hak Cipta ni akan diselesaikan di bahagian perundangan, iaitu mahkamah, bagi menjatuhkan hukuman ke atas pesalah secara sah. Dan bagi luar negara seperti negara Eritrea, peraturan hak cipta mereka amat terbatas kepada perkara yang penting sahaja, yang menyebabkan peraturan hak cipta di negara tersebut ni tak dipedulikan oleh rakyatnya. Dan kesannya kebajikan dan hak sebagai seorang pengkarya tu telah dihapuskan dan masyarakat ni sewenang-wenangnya menciplak ataupun mencuri idea daripada hasil karya orang lain. Jadi hukuman yang ada dekat Eritrea tu, dia tak menitik beratkan tentang undang-undang. Maksudnya tak ada hukuman, kerana masyarakat bebas untuk mencuri idea orang lain tanpa dikenakan sebarang hukuman ataupun tindakan undang-undang. Okey, selain itu, terdapat perbezaan tempoh masa perlindungan hak cipta terhadap pemilik karya, iaitu di Malaysia, kalau ikut Akta Hak Cipta 1987, perlindungan diberikan kepada pengkarya selama sepanjang tempoh hidupnya sehingga 50 tahun selepas kematiannya, dan apabila melepasi tempoh 50 tahun peninggalan pemilik, karya tersebut akan dijadikan sebagai bahan umum masyarakat ataupun dikenali sebagai public domain, seperti karya-karya yang telah dihasilkan oleh Allahyarham P. Ramlee. Dan bagi negara luar pula seperti Amerika Syarikat dan Indonesia, perlindungan hak cipta diberikan kepada pemilik karya selama sepanjang tempoh hidupnya juga sehingga 70 tahun selepas kematian. Jadi jelaslah bahawa terdapat perbezaan tempoh masa perlindungan hak cipta antara Malaysia dan negara luar, di mana tadi Malaysia dia lindung 50 tahun selepas kematiannya, manakala negara Amerika Syarikat dan juga Indonesia dilindung sehingga 70 tahun selepas kematiannya.
seterusnya ialah dari segi kemantapan kandungan peraturan Akta Hak Cipta, di mana ianya penting bagi melindungi hak dan keistimewaan pemilik karya. Di Malaysia khususnya mempunyai kandungan peraturan yang sering dipinda mengikut perubahan teknologi semasa kerana telah wujud kesedaran yang tinggi dalam melindungi karya yang telah dihasilkan. Dan Akta Hak Cipta 1987 telah dipinda sebanyak 9 kali, iaitu pada tahun 1990, 1994, 1997, 1999, 2003, 2006, 2012, 2019 dan juga 2022. Jadi nampak bahawa akta ni sering digubal bagi memastikan perlindungan hak cipta Malaysia terpelihara, dan ini berbeza pula dengan negara Eritrea tadi kerana negara tersebut kandungan undang-undang hak cipta terbatas kepada perkara yang umum sahaja dan tidak melindungi karya yang merentasi sempadan negara ataupun menggunakan internet. Perbezaan daripada segi pengecualian hak cipta pula diberikan terhadap karya tertentu tanpa kebenaran daripada pemilik karya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di Malaysia, pengecualian hak cipta ni diberikan kepada karya yang berpotensi digunakan sebagai penggunaan peribadi, pendidikan dan karya umum masyarakat ataupun public domain. Dan bagi negara lain, khususnya seperti Indonesia, pengecualian undang-undang hak cipta diberikan kepada karya yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat perbezaan peraturan hak cipta antara Malaysia dan juga negara luar dari segi hukuman, tempoh perlindungan hak cipta, kemantapan kandungan peraturan dan pengecualian hak cipta. Okey, seterusnya ialah persamaan undang-undang hak cipta dari Malaysia dan juga dari luar negara. Iaitu yang pertama daripada segi matlamat ataupun tujuan undang-undang ditubuhkan, di mana matlamat penubuhan Akta Hak Cipta adalah sama, iaitu untuk melindungi harta intelektual dan juga karya yang dihasilkan oleh pengkarya. Ia dimulakan oleh negara Britain ataupun UK adalah untuk melindungi karya yang dihasilkan supaya keistimewaan sepenuhnya diperolehi oleh pemegang hak cipta, iaitu pemilik karya sahaja, dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan kerugian ekonomi berlaku dalam sesebuah negara. Jadi ia diterapkan oleh semua negara dan ini merupakan salah satu persamaan. Dan yang kedua ialah dari segi hak eksekutif, di mana semua pemegang hak cipta mempunyai keistimewaan dalam melindungi karyanya dari segi pengawalan penggunaan, penerbitan karya, pencetakan ataupun tayangan semula dan juga sebagainya. Yang ketiga ialah dari segi pengakuan hak cipta di peringkat antarabangsa kerana negara Malaysia turut termasuk dalam Konvensyen Bern mengenai penubuhan Akta Hak Cipta 1987. Jadi Akta Hak Cipta ini mendapat pengiktirafan negara-negara lain dan ia mewujudkan persamaan dengan negara lain kerana mendapat pengiktirafan bagi melindungi hak kepemilikan karya. Jadi terdapat negara-negara lain yang turut menyertai konvensyen tersebut seperti negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Amerika Syarikat, Kanada, Australia, Itali, Spanyol, Jepun, Korea Selatan dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak terdapat 3 persamaan, iaitu tujuan dan matlamat undang-undang itu ditubuhkan, hak eksekutif dan juga pengakuan hak cipta di peringkat antarabangsa. Okey, kesimpulan secara keseluruhannya, kes-kes tersebut jelas merupakan kes di bawah Akta Hak Cipta. Malah kesemua kes tersebut merupakan hasil ciptaan secara digital, iaitu menggunakan teknologi. Dan akta tersebut terbukti melindungi hak pemilik dari segi karya dan keuntungan supaya hak eksklusif pemilik tidak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh hal yang demikian, kesedaran mengenai pencerobohan hak cipta hendaklah disebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat berdisiplin dan tidak terlibat dalam pencerobohan hak cipta milik orang lain. Dan manakala dari segi perbandingan perundangan hak cipta pula menunjukkan bahawa undang-undang hak cipta di Malaysia adalah yang berada di tahap yang terbaik berbanding negara-negara yang lain kerana menjaga hak intelektual pengkarya dengan sebaiknya. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bangun.
Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Duduk. Dengan izin Yang Arif, untuk memulakan sebutan kes di bawah Akta Hak Cipta nombor WA sempang 22 IP sempang 60 sempang 01 palang 2021 di antara Wong Yuri dengan pihak tertuduh Let's Kompak Production Sdn Bhd. Dengan izin Yang Arif, saya Damian SLU bertindak sebagai pendakwa raya bagi kes ini. Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Ahmad Majid Syaduki bertindak sebagai peguam bela OKT bagi kes ini. Yang Arif. Okey, terima kasih kerana hadir. Jadi selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya meminta untuk membacakan pertuduhan. Bahawa kamu pihak tertuduh pada tahun 2007 telah melanggar Akta Hak Cipta dengan mengaku pemilikan terhadap lagu tema siri animasi Upin dan Ipin yang telah diciptakan oleh Wong Yuri. Maka dengan ini, kamu tertuduh kerana telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 36 Akta Hak Cipta 1987. Jika disabit kesalahan pelanggaran Akta Hak Cipta, tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 10 tahun atau didenda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak lebih daripada RM20,000 bagi setiap salinan pelanggaran atau kedua-duanya sekali. Adakah anda mengaku bersalah? Tidak, dan mohon dibicarakan. Pihak pendakwa bersedia dan mohon direkodkan. Pihak peguam bersedia untuk memulakan pembicaraan, Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, pada tahun 2007, plaintiff telah mencipta dan mengubah lagu tema siri animasi Upin dan Ipin dan defendant telah meminta plaintiff untuk menjalankan tugas tersebut berserta kadar bayaran tertentu. Namun defendant mendakwa bahawa mereka adalah pemilik hak cipta sepenuhnya kepada lagu tema tersebut. Pihak tertuduh telah mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Okey, adakah pihak plaintiff mempunyai saksi? Tidak Yang Arif, pendakwaan tidak mempunyai saksi bersama. Baik, pihak pendakwa raya sila beri keterangan sebagai pembukaan kes. Yang Arif, saya mewakili plaintiff berdiri di hadapan mahkamah untuk membela kepentingan plaintiff, Encik Wong Yuri. Dalam kes ini, plaintiff telah mengubah lagu tema siri animasi Upin dan Ipin pada tahun 2007, iaitu dipertanggungjawabkan tugas tersebut dan dibayar dengan kadar bayaran tertentu. Namun, apabila lagu yang dihasilkan oleh plaintiff telah berjaya disiapkan dan ditayangkan, defendant mengakui hak cipta lagu tema tersebut adalah sepenuhnya milik mereka. Kami akan membuktikan bahawa plaintiff adalah pemilik hak cipta yang sebenar terhadap lagu tersebut melalui keterangan dan bukti yang akan kami persembahkan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih pendakwa plaintiff. Sila panggil peguam bela defendant untuk membuat pembelaan kes. Yang Arif, saya peguam bela mewakili defendant Let's Kompak Production Sdn Bhd berdiri di hadapan mahkamah untuk membela kepentingan defendant. Kami berpendapat bahawa defendant adalah pemilik hak cipta kepada lagu tema siri animasi Upin dan Ipin dan plaintiff tidak mempunyai hak untuk menuntut tuntutan terhadap defendant. Selain itu, pihak defendant juga menuntut bayaran ganti rugi untuk 3 tuntutan. Yang pertama, bayaran ganti rugi bagi jumlah bayaran dari akaun YouTube sebanyak RM929,378.80 kerana telah mengubah tetapan halayak di aplikasi tersebut. Kedua, bayaran royalti yang sepatutnya diterima oleh pihak defendant kerana jumlah bayaran itu mulanya dibayar oleh Music Authors Copyright Protection Berhad kepada plaintiff yang seharusnya diterima oleh pihak defendant. Ketiga, bayaran kerugian sebanyak RM70,000 yang telah dibayar oleh defendant kepada seorang komposer lagu untuk menghasilkan lagu tema yang kedua disebabkan oleh ketuntutan hak cipta lagu tema yang asal daripada pihak plaintiff sejak tahun 2012. Kami akan membuktikan dakwaan kami melalui keterangan dan bukti yang akan kami persembahkan.
Sekarang izinkan saya mulakan perujahan saya, Yang Arif. Anda boleh teruskan. Yang Arif, saya ingin bangkitkan mengenai isu pelanggaran hak cipta seperti yang dibangkitkan oleh pihak pendakwa. Pihak defendant telah mengubah dan memberi komisen kepada plaintiff pada tahun 2007 untuk mengubah lagu tema tersebut. Maka, defendant mempunyai hak sepenuhnya terhadap hak cipta lagu tema itu. Plaintiff tiada locus standi bagi membuat tuntutan hak cipta lagu tema tersebut kerana plaintiff bukannya pemilik hak cipta. Terima kasih Peguam Bela Defendant. Adakah pihak plaintiff bersedia untuk memberikan keterangan? Ya, Yang Arif, saya akan memanggil Encik Wong Yuri sebagai klien saya untuk memberi penerangan. Saksi pendakwa, sila ikut saya. Sila angkat tangan kanan anda. Saya, nama anda. Saya Wong Yuri Dengan ini mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan adalah benar belaka dan tidak ada yang tidak benar belaka. Sila jawab pertanyaan saya dengan memandang ke arah hakim. Encik Wong Yuri, apakah posisi pekerjaan atau keterlibatan anda dalam syarikat Leskopak? Saya adalah seorang komposer muzik. Adakah anda mengubah lagu tema untuk siri animasi Upin dan Ipin? Ya, saya mengubah lagu tema untuk animasi tersebut pada tahun 2007. Adakah anda mempunyai bukti yang menunjukkan anda sebagai pemilik hak cipta kepada lagu tema tersebut? Ya, saya mempunyai bukti berupa kontrak yang menunjukkan bahawa defendant telah meminta saya untuk mengubah lagu tersebut. Adakah benar ini kontrak perjanjiannya? Ya, benar. Yang Arif, izinkan saya menunjukkan kontrak ini sebagai bukti kepada Yang Arif dan kepada pihak penasihat hukum. Ya, silakan. Adakah anda berpuas hati dengan perjanjian tersebut? Sejujurnya, saya tidak berpuas hati dengan perjanjian tersebut kerana saya percaya bahawa saya ialah pemilik sebenar hak cipta lagu tema tersebut. Mengapa anda memutuskan untuk memperjuangkan hak cipta tersebut dalam perbicaraan mahkamah? Saya merasakan bahawa hak cipta saya telah dilanggar dan saya ingin mendapatkan pengiktirafan sebagai pemilik sebenar hak cipta karya lagu tema tersebut. Saya juga amat yakin bahawa tuntutan bayaran kes ganti rugi adalah bukan tanggungjawab saya, sebaliknya adalah tanggungjawab pelaku itu sendiri, iaitu defendant. Baik, terima kasih Encik Wong Yuri. Saya tidak ada soalan lagi, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, izinkan saya pula bertanya kepada saksi pendakwa. Encik Wong Yuri, adakah anda mempunyai bukti lain yang menunjukkan perjanjian antara anda dan defendant mengenai hak cipta lagu tema siri animasi Upin dan Ipin? Selain daripada kontrak tersebut, saya tidak mempunyai bukti lain yang menunjukkan perjanjian mengenai hak cipta. Adakah anda pernah menerima sebarang bayaran daripada defendant berkenaan dengan lagu tema tersebut? Ya, saya telah menerima bayaran dari defendant berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. Baiklah, terima kasih Encik Wong Yuri. Saya tidak ada soalan lagi, Yang Arif. Terima kasih Peguam Bela Defendant. Okay, adakah pihak defendant bersedia untuk memberikan keterangan? Yang Arif, izinkan saya memanggil klien saya untuk memberikan keterangan lanjut. Saksi defendant, sila ikut saya. Angkat tangan kanan anda. Saya, nama anda. Saya Haji Burhan. Dengan ini mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan
dengan ingin mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya berikan adalah benar belaka adalah benar belaka dan tidak ada yang tidak benar belaka. dan tidak ada yang tidak benar belaka. Sila jawab pertanyaan saya dengan memandang ke arah hakim. Dalam pembukaan kes, peguam bela ada menyebut tentang 3 kerugian yang dihadapi oleh pihak defendant. Dari tuntutan kes kerugian di YouTube, apakah hubungan plaintiff dengan kerugian yang dihadapi oleh pihak defendant? Tuntutan plaintiff jelas mengganggu bisnes sebenarnya. Untuk mengurangi impak tuntutan tersebut, defendant tidak punya pilihan selain mengubah pengaturan video-video defendant yang berisi lagu tema tersebut dari mod publik menjadi mod peribadi di saluran YouTube syarikat defendant. Dengan demikian, ia menghalang daripada memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari lagu tema yang dihasilkan. Hal ini kerana YouTube adalah platform terbuka, tidak mungkin memastikan bahawa semua lagu diambil. Lagu tersebut juga telah diputar oleh pihak lain yang merakam lagu tersebut. Defendant berpendapat bahawa tidak adil bagi plaintiff untuk mengatakan bahawa defendant tak mengalami kesulitan atau kerugian akibat kehilangan penggunaan lagu tema kerana larangan kekal lengkap tidak mungkin dilakukan terhadap lagu di dalam aplikasi tersebut. Namun, perkara yang tidak boleh diubah ialah defendant sebenarnya boleh mendapatkan keuntungan yang banyak dari YouTube dengan sangat banyak jika bukan dari halangan tuntutan yang diajukan oleh plaintiff. Oleh itu, pihak kami tidak mempunyai pilihan lain selain mengubah video-video yang mengandungi lagu tema itu kepada mod peribadi. Video-video tersebut boleh menjadi sumber pendapatan bagi defendant kerana hanya video publik di YouTube yang dapat memperoleh keuntungan. Untuk kes kedua pula, adakah plaintiff pernah melarang pihak defendant daripada menggunakan lagu tema tersebut? Tidak pernah, tetapi defendant telah membuat pembayaran sebanyak RM70,000 kepada seorang komposer lagu untuk mengubah lagu tema yang baru disebabkan oleh tuntutan hak cipta daripada plaintiff. Adakah defendant memperolehi jumlah bayaran yang diberikan oleh MACP sebanyak RM18,868.67? Tidak, kerana plaintiff mempercayai bahawa kesemua royalti adalah miliknya dan saya ingin menuntut segala kerugian semula. Baiklah Yang Arif, itu sahaja daripada saya. Baik, dengan kebenaran pihak-pihak, perbicaraan akan diteruskan tanpa pemeriksaan saksi. Kita akan terus kepada perbahasan hukum oleh kedua-dua pihak. Yang Arif, kami berhujah bahawa defendant telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu tema Upin dan Ipin yang dinyatakan sebagai hak milik plaintiff. Kami mempunyai bukti yang menunjukkan bahawa plaintiff adalah komposer lagu tersebut dan mempunyai hak eksklusif ke atasnya. Selain itu, kami juga mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa defendant telah menggunakan lagu tema tersebut tanpa izin dan tanpa memberi ganjaran royalti yang sepatutnya. Oleh itu, kami mohon kepada mahkamah supaya memutuskan bahawa plaintiff adalah pemilik hak cipta dan memberikan ganti rugi yang sewajarnya kepada plaintiff. Yang Arif, kami berhujah bahawa defendant adalah pemilik hak cipta lagu tema Upin dan Ipin. Kami mempunyai bukti yang menunjukkan bahawa defendant telah memperoleh hak cipta tersebut melalui komisen yang diberikan oleh plaintiff untuk mencipta lagu tema tersebut. Kami juga mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa defendant telah menggunakan lagu tema tersebut sebagai pemilik hak cipta dan mendapat pengiktirafan serta keuntungan daripadanya. Oleh itu, kami memohon kepada mahkamah supaya menolak tuntutan plaintiff dan memutuskan bahawa defendant adalah pemilik hak cipta yang sah. Terima kasih kepada kedua-dua pihak atas hujahan yang disampaikan. Berdasarkan pengakuan OKT, kesemua fakta kes yang dikemukakan oleh plaintiff dan defendant berserta bukti, maka mahkamah membuat keputusan bahawa defendant adalah pemilik hak cipta lagu tema Upin dan Ipin dan mahkamah sabitkan plaintiff bersalah kerana gagal memberikan bukti bahawa perayu merupakan pencipta sebenar lagu tersebut. Sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, ada apa-apa yang kamu nak rayukan? Saya ingin membuat rayuan agar hukuman saya dikurangkan.
Pendakwa ada apa-apa pandangan? Yang Arif, tuntutan sejumlah wang RM70,000 sewajarnya ditolak kerana ia merupakan tanggungjawab defendant sendiri untuk menggantikan lagu tema tersebut dan tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh plaintiff. Bagi tuntutan kerugian YouTube sebanyak RM929,378 dan 80 sen juga sewajarnya ditolak kerana ia merupakan keputusan pihak defendant sendiri untuk mengubah tetapan video mereka dari awam kepada peribadi. Baiklah, rayuan pendakwa plaintiff adalah dibenarkan dan saya mengetepikan sabitan pembayaran ganti rugi untuk tuntutan daripada defendant sebanyak RM70,000 untuk bayaran ganti rugi komposer lagu tema baru dan kos kerugian YouTube sebanyak RM929,378.80 adalah ditolak dan tidak perlu dibayar oleh pihak plaintiff. Namun, setelah mengambil kira semua aspek yang dihujahkan di atas, oleh itu, mahkamah sabitkan hukuman ke atas plaintiff dengan bayaran royalti sebanyak RM18,868.67 kepada pihak defendant. Okey, dengan ini, kes mahkamah ditutup.